Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada hari ini, pada petang ini secara di alam maya ini kerana Allah Azza wa Jalla, kerana untuk mempelajari akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Moga-moga dengan pertemuan kita ini kita bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di golongan ataupun di kalangan orang yang di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bawah lembayung arasy-Nya, yang di hari di mana tidak ada lagi perlindungan melainkan tempat berteduh melainkan daripada ada berteduh melainkan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, iaitu salah satu daripadanya ialah rajulani tahabba fillah, 2 orang lelaki yang saling cinta mencintai kerana Allah Taala, ijtama'a lillah, mereka bertemu kerana Allah Taala dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada hari ini tuan-tuan rahimakumullah, kita akan sambung lagi bacaan kitab Prinsip Dasar Islam. Hari ini kita akan menyambung keistimewaan tauhid. Insya-Allah hari ini akan dibacakan oleh akhi Imran Rusman. Tafadhal. Orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ini antara kelebihan tauhid. Orang yang ada tauhid, orang yang ada iman, dalam ayat tersebut orang yang ada iman. Iman itu tauhid. Tauhid itu adalah iman, kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah, barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kami akan beri dia kesejahteraan hidup, kesenangan hidup di dunia dan di akhirat. Itu ketenangan hidup, kebahagiaan. Kerana manusia ini yang paling berharga bagi mereka adalah kebahagiaan, bukan kekayaan, bukannya kesenangan. Dia nak kebahagiaan. Mungkin ada orang yang sedikit hartanya, kecil rumahnya, tak ada apa dalam rumah dia, mungkin ada 1-2 sahaja perabot, makanannya pun sederhana, pakaiannya pun sederhana, tapi dia adalah orang yang paling bahagia sekali. Kerana jiwa yang bahagia itulah yang menentukan kebahagiaan seorang. Jiwa yang tenang itu menentukan kebahagiaan seorang. Berapa ramai orang yang mempunyai segala kesenangan hidup di dunia ni. Dia ada harta, dia ada kemewahan, dia ada kemasyhuran, tapi akhir hayatnya dia bunuh diri, ya. Nampak tak macam
saya ingat ada satu pelakon ya, Robin Williams, satu pelakon pelawak di Hollywood, pelakon yang sangat terkenal, banyak kali dapat Oscar, dapat anugerah sana sini kerana dia pelakon yang hebat, dan telah menggembirakan ramai orang lah, kita kata, menyebabkan ramai orang ketawa, menyebabkan ramai orang happy tengok dia punya filem. Tapi akhirnya dia mati macam mana tuan-tuan? Mati bunuh diri. Maksud kita nampak dia sebagai orang yang paling ceria, orang yang paling kelakar, orang yang paling paling yang bahagia, tapi rupa-rupanya dia lah orang yang paling sengsara jiwa dia. Akhirnya dia mati bunuh diri, walaupun dia orang yang paling, kita kata paling kelakar lah, orang kata paling banyak menceriakan orang lain. Akhirnya bunuh diri. Artis terkenal Marilyn Monroe mati bunuh diri. Kurt Cobain, zaman-zaman saya dulu, zaman jahiliah dulu, ada satu artis Nirvana, Kurt Cobain, mati bunuh diri. Ada satu pelakon, ada satu penyanyi rap terkenal, famous dia punya nyanyian dia, mati bunuh diri. Dan betapa ramai di kalangan mereka ni yang mati bunuh diri. Kerana apa? Kerana tuan-tuan Allah, walaupun dunia dah berada di bawah, di tangannya, kekayaan, kemasyhuran, namun mereka mati dalam keadaan tidak bahagia. Kerana apa? Sebab orang yang tak ada tauhid ni, dia tak ada fitrah, dia melanggar fitrah. Orang yang imannya bukan di atas tauhid, orang yang imannya, kepercayaan bukan di atas tauhid, dia telah menentang fitrah. Kerana manusia ini dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap manusia, setiap yang dilahirkan itu dia lahir di atas fitrah. Fa'abawahu, maka mak ayah dia lah yang yuhawidanihi, yang menyahudikannya, atau yunassiranihi, atau menasranikannya, atau yumaddisanihi, ataupun memajusikannya. Kama tuntiju bahimatan jama'a hal tuhisuna minhum min jada'a. Nabi, sebagaimana seekor kambing yang lahirkan, kambing ni sempurna, ada tanduk apa semua, hal tuhisuna minhum min jada'a. Adakah kamu nampak kambing itu berbeza dengan mak ayah dia? Tidak. Maksudnya sama, fitrah dia bersih. Bila fitrah dia bersih, manusia ni bila dia hidup dengan fitrah ni yang murni, dia akan hidup dengan bahagia. Sebab itu Islam agama fitrah. Tauhid itu fitrah. Mengesakan Tuhan itu fitrah. Tidak menyembah satu Tuhan itu bukan fitrah. Tidak menyembah satu Tuhan, maksudnya menyembah banyak Tuhan, menyembah sembahan-sembahan yang banyak, itu bukan fitrah. Bila dia tak ikut fitrah, jiwa dia liar, jiwanya tidak bahagia. Lalu dia mencari kebahagiaan dengan pelbagai cara, dengan hisap dadah, dengan mengambil kokain, dengan hisap ganja, dengan apa dia, macam saya tengok satu YouTuber tu, mereka tu dia makan apa, mukbang, dia makan sampai dia merosakkan badan dia. Lepas tu bila kita tengok tu tak adalah benda bermanfaat pun, dia makan, akhirnya dia merosakkan diri sendiri. Sebab apa? Dalam orang yang komen video dia boleh nampak kata dia ni, you ada masalah mental. Sebab apa? Sebab dia tidak berada di atas fitrah. Alhamdulillah, orang Islam, orang di atas tauhid, yang beriman kepada rukun iman yang 6, percaya pada qada dan qadar, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mereka insya-Allah mereka di atas fitrah. Walaupun mungkin mereka ada masalah, mereka ada masalah anak, mungkin mereka ada masalah ekonomi, tapi jiwa mereka tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka tahu semuanya datang daripada Allah, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah. Kay la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma asabakum. Sebab itu Allah Ta'ala sebut surah Al-Hadid, supaya mereka ini tidak sedih apabila mereka terlepas sesuatu, dan juga tidak terlampau gembira apabila mendapat sesuatu. Sebab mereka iman kepada qada dan qadar. Dia kehilangan anak, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu tiba musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya kembali kepada Allah. Dia tahu dengan kesabaran tadi Allah Ta'ala akan gugurkan segala dosa-dosanya. Yang kesabaran dia tadi menghadapi ujian itu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi gantian yang lebih baik. Kan? Seperti pada doa yang Nabi SAW ajar,
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bila ganjaran di atas musibah yang kau telah timpakan kepadaku, dan gantikanlah dia dengan lebih baik. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tahu setiap benda yang terlepas, setiap benda yang Allah Taala hilangkan daripadanya, dan keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bersabar di atasnya, maka Allah Taala akan gantikannya wa akhlif li khairan minha. Baca kisah Abu Talha. Untuk kisah Abu Talha dalam bab dan Sahih Bukhari ada bab tidak menzahirkan kesedihan. Dalam Sahih Bukhari ada tu bab tidak menzahirkan kesedihan, kisah Abu Talha. Saya rasa siapa yang baca kitab Riyadhus Shalihin pernah lalu hadis ni. Abu Talha, maka mata ibnun li Abi Talha, matilah seorang anak daripada Abu Talha. Abu Talha ni siapa? Abu Talha ni bapa tiri Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi SWT kan, sahabi jalil, sahabat yang mulia yang menjadi khadam Rasulullah SAW. Anas bin Malik ni dia ada ibu dia Ummu Sulaim. Mak dia nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni kahwin dengan Abu Talha. Suami dia yang pertama nama dia Malik, iaitu ayah kepada Anas bin Malik. Kemudian Malik ni meninggal, kemudian Ummu Sulaim ni kahwin dengan Abu Talha. Abu Talha ni dengan Ummu Sulaim dapatlah seorang anak. Dan anak tu dikatakan anak lelaki tu nama dia Abu Umair, yang Nabi SAW pernah sebut pada budak tu. Nabi bergurau dengan Abu Umair, berkata, ya Aba Umair, wa ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, apa jadi pada burung kecil yang milik kamu tu. Maka Abu Umair tu masih kecil lagi, dan Abu Umair ni meninggal masa Abu Talha keluar pergi berjihad. Masa Abu Talha keluar pergi berjihad, Abu Umair ni meninggal kecil. Masya Allah, dia kanak-kanak lagi meninggal. Tapi ibunya, iaitu Ummu Sulaim tadi, Abu Talha, satu hari dia balik daripada perangan tersebut, dia tanya. Pertama sekali dia tanya anak dia kata, mana Abu Umair, mana anak lakiku? Ummu Sulaim kata, anak tu sedang berehat. Sedangkan sudah dah meninggal. Jadi dia pakai hada'at nafsuhu. Bahasa Arab panggil hada'at nafsuhu. Dia telah menenangkan jiwa dia. Maksud Ummu Sulaim dia dah meninggal. Sebab orang yang meninggal ni dia tenang jiwa dia. Orang yang meninggal ni dua tuan-tuan. Sama ada mustarih atau mustarahullah. Sama ada dia rehat atau orang lain berehat daripadanya. Maksud orang lain lega dia mati. Kalau orang jahat, orang kata lega dia dah mati. Tapi kalau dia baik, dia mustarih, dia akan rehat. Jadi ini kanak-kanak kecil jadi hada'at nafsu. Suami dia Abu Talha sangkakan memang bayi tu sedang tidur. Kanak tu sedang tidur, rupanya dah meninggal. Tapi ibu dia tak nak cerita dulu dekat suami dia. Sebab suami dia penat, balik kerja, balik berjihad. Bahkan sebaliknya, Ummu Sulaim berhias, pakai cantik-cantik, pakai elok-elok, layan suami dia, makan makanan yang terbaik. Akhirnya pada pagi itu, Abu Talha pun bangun tidur. Lalu dia pun mandi wajib apabila telah bersama pada waktu malamnya. Dan kemudian barulah Ummu Sulaim bagi tahu bahawa sebenarnya dah meninggal. Sedihlah Abu Talha. Dalam keadaan sedih dan marah, kenapa tak bagi tahu awal-awal. Dan Abu Talha pun dalam keadaan marah tadi, dia pun pergilah ishtaka ila Rasulullah SAW, maka jumpa dengan Rasulullah SAW, lalu mengadu, inilah anak aku meninggal, isteri aku tak bagi tahu malam tadi, pagi ni baru bagi tahu, tapi malam tadi dia layan aku dengan baik, dia berhias, pakai cantik, dia apa semua dia layan, dan kami bersama malam tadi. Apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, asallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala an yubarika lakuma, an yubarika fi lailatikuma, an yubarika lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kamu berdua pada malam tadi. Nampak Nabi tenangkan lagi jiwa Abu Talha. Mati dia anak kecil 2 tahun 3 tahun, waktu yang paling comel sekali. Mati, meninggal. Allahu Akbar. Apa Nabi tak bersayang kesian, Nabi kata apa? Semoga Allah Ta'ala berkati kamu berdua malam tadi bersama. Dan apa jadi? Dan memang betul doa Nabi makbul. Lepas itu Ummu Sulaim dan Abu Talha ni dapat 9 orang anak. Nampak barakah doa Nabi, 9 orang anak. Dan semua 9 tu hafal Quran, masya-Allah. 9 tu semua hafal Al-Quran. Nampak tak tahu Allah berkat sabar meninggal anak tu tadi, Allah Ta'ala ganti dengan berapa? Dengan 9 orang anak yang semuanya hafiz Al-Quran. Apa nak cerita kat sini tuan-tuan Allah? Nak cerita kat sini ialah orang yang dia ada iman,
ada tauhid, Allah Ta'ala akan bagi dia hayatan tayyibah walaupun dia kehilangan jiwa. Nabi SAW hilang anak, tak kematian anak, tuan-tuan, kematian. Anak Nabi SAW semua meninggal kecuali Fatimah dia. Wa kullun fi hayatihi dhaqul himam, kan? Semua pada anak-anaknya semua meninggal pada akan rasa kematian. Wa ba'dahu Fatimatun bin Nisfi'am. Lepas tu Fatimah pula ikut Nabi SAW. Lepas 6 bulan lepas Nabi wafat, barulah Fatimah meninggal. Tapi poin dia apa dia? Poin dia nak bagi tahu bahawa Nabi SAW adalah orang yang paling sedih sekali lah kalau kita ikutkan. Anak dia semua meninggal ketika hidupnya. Tetapi Nabi bahagia tak? Barakallahu fikum. Nabi adalah orang yang paling bahagia sekali. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa, tuan-tuan? Nabi orang paling bahagia sebab Nabi adalah orang yang paling beriman, paling mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini apa yang nak bagi tuan-tuan dekat sini ialah percayalah, tuan-tuan, lagi tuan-tuan mengaji agama, lagi tuan-tuan mengaji tauhid, lagi tuan-tuan betul-betul amalkan tahqiq tauhid dengan meninggalkan syirik, meninggalkan kufur, meninggalkan bid'ah, meninggalkan nifaq, meninggalkan maksiat, tuan-tuan adalah orang yang paling berbahagia sekali. Kata ulama salaf, hari yang paling berbahagia bagi seorang mukmin ialah pada hari yang dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi, jiwa kita ni dia hidup macam kita juga. Dia ada roh. Dia perlukan makanan. Makanan dia tauhid, makanan dia iman, makanan dia ialah Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Bila kita tak makan, bila kita buat maksiat, bila kita buat syirik, bila kita buat kufur, buat nifaq, dia lapar, dia haus. Jiwa ni lapar, jiwa ni haus, jiwa ni kehilangan. Macam orang seperti anak kehilangan mak ayah dia. Dia meronta-ronta, tuan-tuan Allah. Itu kata para ulama, disebut dalam syarah kita Usul Salatah disebut. Dia kata manusia ini dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat tawakal manusia pada Allah Azza wa Jalla adalah seperti ibu, seperti bayi yang dikandung oleh ibunya, bayi yang kecil. Apabila dia tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, macam baby bila kehilangan mak dia, mak kan, bayi dia menangis nak mak dia. Nanti kita, kalau kita bayi yang kehilangan mak dengan mak dia pergi toilet kejap, tengok macam mana keadaan dia. Dia dalam keadaan dia apa, dia takut. Mana mak, mami, dia takut. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, macam itulah manusia. Apabila tidak ada Allah, roh manusia tidak ada Allah Ta'ala, dia akan kehilangan Allah. Tapi ada orang, dia tutup benda tersebut. Lepas tu bila dapat mak dia rasa tenang. Tak, bayi tu bila dapat mak dia, disusukan, tenang bayi tu. Anak-anak tu tenang. Bayangkan seorang bayi yang tak ada benda tersebut, mak dia tak ada. Maka dalam keadaan kebingungan, bayi tu menangis sepanjang masa. Dalam keadaan tak tenang jiwa dia, terganggu mental dia, betul tak? Begitulah juga orang yang tidak ada tauhid, terganggu mental dia. Dia nak mohon kepada orang yang tidak berkuasa. Dia berhajat kepada benda yang tidak ada hakikat, yang tidak ada hakikat dalam rububiyahnya, tidak hakiki, kuasa rububiyah tidak hakiki. Dia jiwanya dalam keadaan yang tidak tenang. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, tuan-tuan, mereka bukanlah orang yang paling berbahagia sekali, dan bukan paling orang kaya sekali. Lihat bagaimana rumah sebagai sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lihat pada Mus'ab bin Umair, lihat kepada sebagai sahabat yang tidak ada melainkan satu pakaian. So mereka terpaksa, ya Rasulullah, apa hukum pakai satu kain yang sah tak solat? Sebab ada bab solat dengan memakai satu kain. Tuan-tuan, jangan tengok pada hukum, apa hukum solat dengan memakai satu kain dia. Tapi lihat kenapa soalan tu muncul. Soalan tu muncul sebab ada sahabat yang solat dengan pakai kain saja. Baju tak ada. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan, tapi hidup mereka bahagia tak? Betul lah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal salih di kalangan lelaki dan wanita. Dapat ayat ini menunjukkan bahawa tidak ada beza antara lelaki dengan wanita kalau dia amal salih.
Tidak ada beza antara lelaki dan wanita dalam bab amal salih. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Pasti falanuhyiyannahu. Nuhyiyanna. Asalnya nuhyi je. Tambah lagi nun taukid belakang tu. Nuhyiyannahu. Lam taukid lagi. Falanuhyiyannahu. Kemudian disebut pula siapa yang beramal salih maka tu jawab syarat. Syarat dia man amila salihan. Syarat dia mesti dia amal salih. Dalam keadaan wa huwa, wawul haliyah. Dalam keadaan wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan gantikan dia dengan sebaik-baik ganjaran. Naam. Seterusnya, tafadhal. Poin yang ke-9, tauhid akan mencegah seorang muslim dari kekekalan dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, thumma yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya awil hayah syakka malikun fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi janibis sail alam tara annaha takhruju safra multawiyah. Apabila penghuni syurga masuk ke syurga dan penghuni neraka masuk ke neraka, maka setelah itu Allah pun berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi iman. Maka mereka pun Maksudnya dalam hadis ni ialah bila ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk. Maksudnya dah selesai dah. Dah selesai hukuman. Dah selesai dah. Semua dah masuk syurga, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Settle lah. Okey, ahli neraka yang masuk neraka ni termasuklah di kalangannya padanya orang kafir, termasuklah padanya orang Islam yang berdosa. Betul dia kata bila masuknya ahli syurga ke ahli syurga, ahli neraka ke ahli neraka. Bila masuk ahli neraka ke neraka, maksudnya dah kena azab, maka lepas tu yang tinggal adalah siapa pula? Syafaat. Maka lepas tu syafaat, maka Nabi, para anbiya bagi syafaat, Nabi Muhammad SAW bagi syafaat, para Nabi-Nabi lain, malaikat bagi syafaat, orang salih bagi syafaat. Maka bila dah habis syafaat tu semua, maka orang dapat syafaat lah, maka kekallah ahli neraka dalam neraka. Yang orang Islam yang ada maksiat tu kekal neraka. Tapi akhirnya orang yang beriman yang tak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikeluarkan daripada neraka juga akhirnya. Sebab itulah ini maksud ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, dalam surah Al-An'am tu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, bagi mereka keamanan. Maksud keamanan kat sini iaitu sama ada dia dapat keamanan yang mutlak, iaitu dia dapat keamanan semenjak dia meninggal lagi dah aman dah. Semenjak roh dia keluar, mula-mula roh keluar tu dah aman dah. Akan diangkat, bawa ke langit, tidur dekat dalam padang, dalam kubur, alam kubur, dalam taman-taman syurga. Kubur dia macam taman-taman syurga. Lepas tu dia tidur nyenyak sampai hari kiamat. Terbangkit, dia terkejut, dibangkitkan hari kiamat. Bangkit hari kiamat pula, duduk di bawah arasy Allah. Orang semua tenggelam panas, dia tenang. Orang semua hisap panjang, dia tak payah hisap. Orang semua tunggu lama, dia tunggu sekejap je. Antara walaupun 50,000 tahun hari-hari akhirat tu, tapi bagi hadis Nabi SAW yang sebut, orang yang beriman ni hari pada mahsyar dia rasa sekejap je, macam antara zuhur sampai asar je, sekejap je. Orang lain rasa macam 50,000 tahun terseksa. Maksudnya lepas tu pula kemudian masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kata hayatan, ini kita kata al-amnu al-mutlaq, dia dapat keamanan. Tetapi kalau orang yang beriman pada Allah Ta'ala, tidak mensyirikkan Allah, namun dia ada melakukan dosa dan dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala kerana dia tak sempat taubat contohnya, maka dia akan diazab. Tak, dia diazab, tapi dia tidak akan kekal dalam neraka. Dalam hadis ni kata apa? Akhriju minan nar. Nabi kata, keluarkan dari dalam neraka orang yang imannya walaupun sebesar biji sawi iman. Biji sawi tu kecil gila, biji hitam tu yang biasa orang India biasa buat apa? Buat apa tu, kuah dal tu kan. Orang mamak biasa buat kuah dal tu, ada yang hitam-hitam biji sawi.
habbatu khardalin min iman. Walaupun besar itu iman yang ada, tapi dia tak pernah mensyirikkan Allah. Sebab kalau dia pernah mensyirikkan Allah, dia takkan ada walaupun setitik iman, sebab terbatal. Betul tak? Nabi kata, keluarkan dari dalam neraka orang yang iman dia sebesar biji sawi. Maksudnya dia ada iman sebesar biji sawi. Iman di sini maksudnya amal. Iman di sini maksudnya amal. Maksudnya amal dia besar biji sawi je. Dia solat tapi solat dia besar biji sawi je. Amalan dia kecil. Mungkin tak khusyuk, tak sempurna, ataupun seumpama dengannya. Sebesar biji sawi. Sebab Nabi kata ada orang solat dapat 10/10, ada dapat 9/10, ada 8/10, 7/10, ada dapat 1/10 je dari solat dia. Nah, maksudnya dia ada amal tak? Yang penting dia ada amal. Jadi jangan silap faham hadis ni. Sebesar biji zarah maksudnya dia tak ada amal. Tidak, dia ada amal. So apa kalau tak ada amal, iman dia tak valid. Maka kita amal dia sebesar biji sawi. Nabi kata, akhriju minan nar, keluarkan dari dalam neraka orang yang iman ni walaupun sebesar biji sawi iman. Maksudnya kecil. Sedangkan kalau beramal soleh, iman dia banyak. Pergi solat jenazah dia satu bukit Uhud dah pahala dia. Betul tak? Kalau sampai tanam jenazah sampai 2 bukit Uhud. Puasa satu hari jalan Allah SWT, Allah Ta'ala akan jauhkan daripada neraka 70 tahun. Ab'adullahu minan nari 70 kharifah. 70 tahun. Tapi iman ni besar je. Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk keluarkan. Keluarkan siapa? Orang Islam yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi, orang Islam yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sambung lagi, Syekh Imran. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Hanya saja tubuh mereka sudah hitam legam bagaikan arang. Lalu maksudnya badan mereka hitam legam. Sebab apa terbakar dalam neraka. Kenapa? Supaya Allah, sebab apa? Syurga ni tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, adalah tempat yang untuk orang yang murni, bersih, murni, tak ada apa-apa. Jadi dia tak boleh masuk syurga dalam keadaan, tak boleh masuk syurga dalam keadaan dia ada kotoran dosa. Dosa ni paling kotoran tak? Ya, kotoran. Lepas tu syirik tu, Allah Ta'ala kata orang musyrik tu najis, betul tak? Innamal musyrikuna najas. Ta'ala dalam Quran, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram wa ba'da amim hadha. So orang musyrik itu najis. Dekat Nabi SAW kata, kalau orang tu solat 5 waktu, dia mandi sehari, dia mandi setiap hari 5 kali, hal yabqa min daranihi syai', adakah akan terbaki pada badannya mana-mana kotoran? Tidak. Kalau mandi 5 kali, tidak. Macam tu juga salat, dia akan hilang kotoran. Maksudnya syurga ni tempat yang bersih, tak ada kotoran. Jadi orang yang melakukan dosa, dia akan terhapus dosa dia dengan beberapa perkara. Contoh sebelum satu, taubat. Yang kedua, bila dia buat benda yang baik. Bila buat benda baik, Nabi kata innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Buat amal soleh, dia akan hapuskan dosa-dosa. Seperti mana hadis wudu, seperti mana hadis salat, seperti mana hadis haji, seperti mana hadis umrah, seperti mana hadis pakaian ihram, seperti mana hadis talbiyah. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahawa bila buat amal soleh itu akan terhapus. Buat amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa. Baik. Lagi yang ketiga, yang menghapuskan dosa adalah dengan musibah yang tertimpa padanya. Musibah yang tertimpa padanya. Musibah yang tertimpa padanya. Yang keempat, azab kubur. Yang kelima, kesusahan di padang mahsyar. Itu pun sama juga. Dia akan tolak sikit kesusahan dia tu. Yang keenam, api neraka tu sendiri yang membakar dosa-dosa dia. Kita tak naklah option tu, tuan-tuan dan puan. Kita naklah, saya nak biar dosa saya dibakar dalam neraka. Na'udzubillah. Kita nak minta macam tu. Tapi itu salah satu cara membakar dosa-dosa dia. Jadi apabila dosa dia banyak, hitam legam dia, kerana dosa-dosa tadi. Dan mereka inilah yang dipanggil Jahannamiyun. Jahannamiyun ni namanya macam nampak macam negatif, iaitu ahli neraka Jahannam, Jahannamiyun. Tapi sebenarnya merujuk kepada orang yang dah masuk neraka, dikeluarkan dari dalam neraka. Itu panggil Jahannamiyun. Sambung lagi, Imran. Assalamualaikum. Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan, maka tubuh mereka tumbuh berubah sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai.
Naam. Tidak. Mereka pun kemudian dikeluar dan mandi di sungai. Dipanggil Nahrul Haya ataupun Nahrul Hayah. Dua-dua boleh. Kalau hayah kehidupan, hayat malu. Okey. Sungai itu daripada mana? Sungai itu mengalir daripada syurga. Sungai itu mengalir daripada syurga. Daripada mizaban. Ada dua mizab. Dalam syurga ada dua mizab. Ada dua tempat turun air dalam syurga. Jadi dalam syurga itu mengalirlah air dalam syurga. Kemudian sebahagiannya mengalir keluar syurga dekat Nahrul Hayat. Dekat luar syurga. Dia orang belum masuk syurga lagi. Dekat luar tu. Dia akan mandi kat sungai tu. Okey. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim dan Nuniyah ni kata dalam syurga ada dua mizab yang orang ahli syurga minum padanya dan mandi padanya. Begitu juga kita kat dunia ni ada dua mizab. Apa dua mizab kita? Betul tak mizab tak betul tak? Betul kenapa kita tak tengok Kaabah? Kaabah 4 kan. Ada satu tempat tu yang ada macam ada besi terkeluar sikit dan tempat tu tempat turun air. Orang Melayu kata pancomah. Orang Perak kata pancomah, pancomah tu yang air daripada atas Kaabah tu dia akan mengalir kat situ. Jadi orang kita khurafat Melayu tak tahu mana datang air pancomah tu dia bertadah berminum air tu. Pada banyak taik burung atas tu dia berminum. Tak betul tu, tak sunnah. Jadi kita panggil mizab, pancuran. Jadi juga dalam syurga ada dua mizab. Imam Ibn Qayyim kata kat dunia pun ada dua mizab juga. Kat mana tuan-tuan dua mizab tu? Dua mizab tu ialah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Cantik Imam Ibn Qayyim. Dua mizab tu ialah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Naam. Cantik tak? Cantik. Okey, patah balik. Dia pun mandilah sehingga qadim tuhishu, mereka dah kalau mereka dah terbakar hangus, maka mereka pun mandilah daripada air tersebut. Maka tumbuhlah balik kulit-kulit mereka itu kama tambutu al-hibbatu min jalibi sayl. Sebagaimana tumbuhnya daun-daun. Tuan-tuan pernah tengoklah National Geographic kan tuan-tuan. Okay? Kalau tuan-tuan tengok dekat Serengeti ke ataupun dekat Afrika kan, negara-negara yang kering macam ni, bila kawasan tandus tu kering, kemudian hujan. Bila hujan, air tu naik, kemudian ada banjir kat tepi-tepi sungai. Bila lepas banjir tu, tuan-tuan akan nampak macam tumbuh hijau-hijau banyak. Lepas tu banyak binatang datang. Saya suka tengok tu, National Geographic Serengeti tu. Datanglah, kadang-kadang masuk, datanglah apa tu, gajah, badak air, apa semua datang pergi minum dekat air tersebut. Nabi nak bagi gambaran macam tu lah. Tumbuh balik kulit-kulit dia. Masih elok balik kulit-kulit dia semua. Okey. Kama tambatul hibbatu min janibi sayl. Tumbuhnya daun-daun, rumput yang tumbuh di tepi-tepi sungai. Lepas tu ada satu hadis riwayat Muslim, dia kata Nabi SAW kalau sifatkan sesuatu masa seolah-olah Nabi hidup kat tempat tu, macam dia kata wahyu. Dan Nabi sebenarnya duduk orang Mekah. Nabi bukan duduk dekat kawasan-kawasan yang hijau. Bila Nabi describe pokok-pokok tu, dalam hadis Sahih Muslim kata seolah-olah Nabi ni petani. Nabi boleh describe dengan detail wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Assalamualaikum. Tidakkah engkau perhatikan bahawa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Maksudnya adakah menampak benih itu bila tumbuh dalam keadaan kuning berlipat-lipat, maksudnya kering? Tak, dia akan tumbuh hijau cantik. Dia tak akan tumbuh dalam keadaan dia bila daun tu kering kan dia bergulung. Daun tu bila kering kan bergulung. Berlipat-lipat, tak. Kau nampak dia tumbuh segar bugar. Itu juga kulit segar bugar lepas mandi daripada Nahrul Hayat tadi. Sambung. Poin yang ke-10. Orang yang bertauhid. Jadi afwan. Jadi hadis tadi dalil bahawa orang yang mentauhidkan Allah Taala dikeluarkan dari dalam neraka. Betul, hadis Sahih Muslim bab tu dia kata dikeluarkan dari dalam neraka orang yang imannya sebesar zarah. Dan dalam Sahih Muslim dia letak bab tu bab dikeluarkan orang yang di dalamnya hatinya walaupun ada sebesar masih ada tauhid. Kalau orang yang tak ada tauhid, Allah Taala tak akan keluarkan dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebenarnya Allah Taala tidak akan ampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik, iaitu syirik besar.
dan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan apa sahaja dosa yang di bawah dosa syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dengan ahli kitab dan orang musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ayat lain Allah Taala kata yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Surah Ali Imran. Mereka nak sangat keluar, mereka berusaha untuk keluar. Dia kata apa? Wa ma hum bikharijin minha. Mereka takkan dapat keluar. Wa lahum adzabun muqim. Bagi mereka azab yang tetap, mukim, macam orang bermukim. Azab yang tetap bagi mereka. Mereka takkan dapat keluar. Itu kekal. Itu adalah usul i'tiqad ahli sunnah. Itu akidah ahli sunnah, akidah Islam, akidah ahli sunnah ialah akidah salaf, iaitu orang kafir kekal dalam neraka. Baik. Tafadhal. Assalamualaikum. Poin yang ke-10. Orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, maka amal yang sedikit itu akan menjadi banyak. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan amal yang baik, tidak dengan amal yang banyak. Amal dikatakan baik atau soleh bila memenuhi dua syarat, iaitu ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas maksudnya sini, ikhlas kat sini bukan maksudnya ikhlas tak mengharapkan ganjaran semata-mata. Orang Melayu kita bila sebut ikhlas, dia faham ikhlas tu maksudnya bila buat sesuatu tak nak balasan. Itu ikhlas. Tapi maksud ikhlas yang nombor satu adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud ikhlas nombor satu. Itulah la ilaha illallah dipanggil kalimatul ikhlas. Waktu kita baca doa pagi apa dia? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kita baca doa tak? Doa zikir pagi petang. Okay? Bila kita baca Allah asbahna, kami berbangun pagi ala fitratil Islam, di atas fitrah Islam. Fitrah murni, bersih, tak sembah selain Allah Ta'ala. Wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimah ikhlas. Kalimah ikhlas tu apa dia? La ilaha. Betul, kalimah la ilaha illallah dipanggil kalimatul ikhlas. Kenapa ikhlas? Sebab ikhlas ni maksudnya murni, bersih. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis. Khalis, ikhlas, khalis. Ala, ketahuilah, hanya milik Allah ad-dinul khalis, agama yang murni. Maksudnya agama bila buat amalan yang tak daripada syirik Allah Ta'ala, itu yang agama, itulah saja yang Allah Ta'ala terima. Ala lillahi dinul, ketahuilah, hanya untuk Allah ialah agama yang bersih. Maksudnya agama bersih hanya untuk Allah Ta'ala. Agama yang murni daripada syirik, itulah yang adalah untuk Allah. Maksudnya kalau kamu beragama dan agama kamu tidak khalis, tidak ikhlas, tidak murni daripada syirik, maka dia bukan milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala reject. Lepas tu dinamakan ikhlas. Jadi itu ikhlas yang pertama. Yang kedua, barulah ikhlas tidak mengharapkan ganjaran-ganjaran dunia daripada amalan dia. Iaitu dia buat amalan akhirat bukan untuk ganjaran dunia. Kan? Okay. Allah Ta'ala kata apa? Man arada al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa nak ganjaran yang segera dengan amalan akhiratnya, maka Allah Ta'ala akan bagi dia. Contohnya dia buat amalan, ketika masa saya mengajar sekarang ni. Mengajar ni amalan akhirat. Tapi kalau saya nak mengajar ni sebab semata-mata nak dapat upah, dia taklim bagi saya upah, ataupun kerana semata-mata nak terkenal, nak masyhur, nak supaya dianggap sebagai apa dia, sebagai apa, seorang ustaz sunnah yang terkenal. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu niat dia, maka Allah Ta'ala kata kami akan bagi apa dia nak, dia akan terkenal.
dia akan dapat duit ganjaran. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi orang macam ni di akhirat kelak tak dapat apa-apa melainkan illa an-nar. Wa habita ma sana'u, akan gugurlah segala amalannya, wa batilum ma ya'malun, dan terbatallah apa saja yang dia duk amal dulu, sejak dia dulu lagi terbatal. 3, dia dapat masuk neraka, gugur segala amalannya, wa habita ma sana'a, wa dan terbatal, batilum ma kana, gugur dosa-dosanya, gugur pahala, terbatal amalannya. Kata syarat sah amal tadi ialah al-ikhlas, al-ikhlas. Dan yang ketiga apa tadi? Yang kedua iaitu al-ittiba'. Jadi patah balik poin kita yang ke-10 ni, iaitu siapa yang beramal salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan gandakan amalnya. Orang yang ada tauhid, Allah Taala akan gandakan amalnya. Ya, bagaimana tak? Kerana Allah Subhanahu wa taala dia akan bagi, Allahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Taala akan gandakan bagaimana yang dia nak. Tapi hanya untuk orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baca kisah orang yang terakhir masuk syurga. Kan, orang terakhir masuk syurga, dia kata, Allah Taala kata, tamanni ala Allah, tamanni ala Allah. Maksudnya berharaplah pada Allah. Maka dia, maksudnya dia Allah Taala suruh angan-angankan apa yang dia nak dalam syurga. Maka dia pun angan-angankan. Ya, manusia, apa yang dia angankan hanyalah apa yang pernah dia nampak. Jadi dia boleh terbayang dunia. Itu pengalaman dia dulu. Dia tak pernah tengok syurga lagi. Jadi dia harap, dia tengok nak ni. Allah Taala kata itu saja. Allah Taala kata, tambah lagi. Digandakan lagi. Sampai 10 kali ganda. Allahu Akbar. Maksudnya Allah Ta'ala yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala boleh gandakan macam mana dia nak. Puasa contohnya. Nabi kata apa? Kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam, illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap anak Adam tu ialah akan digandakan antara 1 ila 700 dhifin. Nabi kata setiap amalan anak Adam akan digandakan antara 1 sampai 700 kali ganda. Illa saum, yang kan puasa, wa ana ajzi bih, aku akan gandakan sebanyak mana yang Allah aku nakkan. Nampak ada tak penggandaan kat situ? Ada penggandaan. Juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu juga Allah Taala akan gandakan orang yang sabar dengan ganjarannya bighairi hisab, tanpa hisab gandaan. Itu satu kelebihan orang mentauhidkan Allah Taala, gandaan. Yang kedua, bukan sekadar gandaan, amalan orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalannya sedikit, pahala dia banyak. Okey. Seperti Nabi kata mathaluhum, Nabi kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata perumpamaan orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Muslim ini adalah seperti seorang lelaki yang nak mengambil pekerja. Lalu diumumkan, dia kata wahai sekalian, dia kata wahai kata siapa nak kerja untuk aku daripada pagi sampai tengah hari dengan dapat pahala 1 qirat. Maka lelaki itu pun, seorang lelaki dia ambil, kata, ya saya setuju. Dia angkat tangan, kata saya setuju dia untuk bekerja pada pagi matahari terbit sampai tengah hari, berzuhur lah kita kata. Upah dia pun 1 qirat. Berapa jam tu? Katakanlah matahari terbit sekarang pukul 7.30, zuhur 1.30. Jadi dia pun kira lah 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam. Ataupun sampai tengah hari, pukul 12. Dan majikan tu sekali lagi diumumkan untuk orang lain pula. Siapa pula nak kerja daripada tengah hari sampai asar? 12 tadi, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Sama waktu bekerja, 5 jam. Dengan 1 qirat juga, upah sama 1 qirat. Seorang lelaki tu pun ambil lah, okey saya setuju, maka diupah lah. Maka yang ketiga pula, dia kata siapa pula nak kerja untuk aku, maka orang tu pun bekerja lah dan dapat upah 1 qirat tadi. Kemudian dia ada job yang ketiga. Bahasa kita, bahasa orang Yemen, ada job yang ketiga.
Siapa pula nak bekerja untuk aku daripada waktu asar sampai maghrib, dapat 2 qirat. Maksudnya 2 kali ganda. Maka seorang lelaki tu dia angkat tangan. Dia pun kata, okey, saya setuju. Maka orang lelaki tu kerja daripada asar sampai maghrib. Asar maghrib berapa jam tuan-tuan? Dia kurang 2 jam setengah je. Ini separuh daripada orang tadi. Tadi 5 jam kan? Ini 2 jam setengah. Asar sampai maghrib. Berapa waktu? 2 jam setengah, separuh. Tapi gaji 2 kali ganda. Lalu 2 orang pekerja yang awal tadi marah. Dia kata, kenapa? Orang ni kerja sekejap, dua kali ganda gaji. Kami kerja waktu yang sama, 1 qirat je. Majikan tu kata, aku telah menzalimi kamu ke? Bukankah masa perjanjian awal-awal tu, aku dah offer 1 qirat, kerja 5 jam. Kamu setuju tak? Kamu setuju. Kamu kerja tak? Kamu kerja. Aku dah bagi tak 1 qirat? Bagi. Aku zalim ke? Tak zalim. Kamu orang yang kedua. Kamu kerja tak 5 jam? Kamu kerja 5 jam. Dapat pahala? Dapat upah tak 1 qirat? Dapat upah 1 qirat. Aku zalimi kamu ke? Tak. Lalu aku nak bagi orang ni 2, adakah aku telah menzalimi kamu? Tak. Itulah yang aku nak bagi. Maka kata Nabi SAW, itulah perumpamaan orang Islam, umat Nabi Muhammad dengan yang lain. Orang Yahudi, waktu amal, dia beramal salih lama, tapi pahala dia banyak tu. Orang Yahudi, orang Kristian, beramal dengan banyak tu. Ahli Nasrani, amal dia lama, tapi pahala dia banyak tu. Orang Islam, pahala dia sedikit, amal dia sedikit, pahala dia besar. Itu Islam ada Lailatul Qadar. Sekali amal 1 malam 83 tahun, 1000 bulan, yang tak dapat pada orang lain. Itu orang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Okey. Tapi orang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla ni majoriti ke tak? Bukan majoriti. Ya betul, umat Nabi Muhammad SAW ramai, tapi banding dengan ulama umat-umat yang terdahulu campur yang syirik-syirik kufur tu, Nabi kata, tidaklah kamu ini orang mentauhidkan Allah seperti sya'ratil bayda, seperti tumpukan putih ataupun tumpukan pada lutut binatang ternak berbanding yang kulit dia yang lain. Maksudnya kalau dia ada tumpuk hitam kecil ni, yang lain bulu dia ada bulu putih yang kecil, yang lain semua warna hitam. Maksudnya majoritinya ialah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihan orang yang beriman, mentauhidkan Allah, Allah Ta'ala gandakan dia. Dan makin dia kuat tauhid dia, makin besar dia punya gandaan dia. Makin kuat tauhidnya, makin besar gandaannya bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, teruskan, tafadhal. Assalamualaikum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahawa kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat lebih berat dibandingkan langit dan bumi dengan sebab ikhlas. Nah, seperti mana hadis Nabi SAW, hadis Musa. Seperti yang kita bertauhid, kalau tuan-tuan baca kita bertauhid, kalau tuan-tuan jumpa hadis ni. Nabi kata apa? Musa kata, Ya Rabb, alimni kalimatan adhkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkanlah aku ya Allah satu kalimah yang aku boleh berzikir dengan kalimah tersebut dan aku boleh berdoa dengan kalimah tersebut. Lalu Allah Ta'ala kata, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa kata, kullun nas yaquluna hadha. Dia kata, Ya Allah, setiap manusia ucapkan kalimah la ilaha illallah. Maksudnya, ramai dah orang yang ucap, tak special lah ya Allah. Aku nak satu yang lebih special. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, law anna samawati sab'a wa ma fihinna wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Ataupun atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la rajahat la ilaha illallah. Kalau dah letakkan 7 petala langit dan apa di antaranya dan segala penghuni langit, maksudnya malaikat-malaikat apa semua ni, bidadari apa semua, kecuali aku,
dan juga 7 petala bumi dan apa antara kedua petala tersebut diletak di satu timbangan, dan la ilaha illallah letak sebelah satu timbangan, la rajahat bihinna la ilaha illallah, bersara kalimah la ilaha illallah tu lagi berat. Nah, jadi hadis ni apa dia? Dalil bahawa kalimah la ilaha illallah paling besar. Afdalul kalimah, afdalul zikri la ilaha illallah. La ilaha. Itu ayat yang paling agung sekali dalam Quran. Apa dia? Ayat kursi yang tidak diberi kepada kaum-kaum yang sebelumnya. Kenapa? Kerana dalam ayat kursi ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalimah yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ialah awwalud din wa akhirud din wa asadud din. Kalimah la ilaha illallah ialah awal-awal agama. La ilaha illallah sebab apa? Sebab perkara pertama sekali yang kita ajarkan ialah ucapkan la ilaha illallah, tauhid. Dan inilah akhirud din. Betul, kita masa kita anak kita lahir, kita azan. Kita kata Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita azankan ke anak kita. Atau kita, jadi sunnah, kita azan pada anak kita sunnah. Supaya apa? Supaya perkataan yang pertama sekali dia dengar ialah la ilaha illallah, bukan dengan benda mengipik dulu. Dan dia adalah akhirud din, dan dia adalah yang terakhir sekali. Itu bila orang nak mati, kita kata apa? Pada nak meninggalkan dan nazak, apa yang nak ajar dia? Jangan suruh baca ayat kursi, jangan. Kita ajar dia la ilaha illallah. Kan? Ayah kita nak meninggal, kita ayah pak ucap la ilaha illallah, biar dia ikut, biar dia dapat ikut. Dan Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah masuk syurga. Nah. Jadi kalimah la ilaha illallah ni ialah yang paling besar sekali. Tauhid ialah amalan yang terbesar. Kena tanam kat situ. Amalan yang paling besar adalah tauhid. Lebih besar daripada haji, lebih besar daripada jihad. Tauhid itu nombor satu dulu. Waktu kita ajar anak kita tauhid, ajar adik-beradik kita tauhid, ajar keluarga kita tauhid, ajar kawan-kawan kita tauhid. La ilaha illallah. Naam. Sama lagi Imran. Assalamualaikum. Poin yang ke-11, mendapat rasa aman. Orang yang tidak bertauhid selalu was-was, dalam ketakutan, tidak tenang. Mereka takut kepada hari sial atau punya anak lebih dari 2, takut tentang masa depan, takut hartanya lenyap dan seterusnya. Naam, ini orang musyrikin. Pertama, orang yang tak ada tauhid ni percaya kepada percaya sial, percaya kepada orang jahiliah dulu. Kalau nama orang tu apa dia? Nama orang tu pelik sikit dia, maka dia akan percaya bahawa benda tu mendatangkan sial. Susunan rumah macam orang kafir yang bukan Islam ni, kalangan Cina yang bukan Islam. Cina yang Islam, masya-Allah. Cina yang bukan Islam ni, kalau orang Buddha dan seumpama dengannya, susunan rumah tak betul. Oh, tak ada orang. Rumah dekat tengah-tengah apa tu jalan kan. Kalau ni jalan, yang ni simpang. Rumah dekat sini. Oh, tak ada orang. Nombor 8 tak ada orang. Nombor 14 tak ada orang. Nombor 4 tak ada orang. Merepek. Hati saya tak tenang. Ini alif pun 1, 2, 2A, 3A, 3B. Macam itulah. Tak ada nombor 4. Ataupun tak ada nombor 3. Sebagian kata nombor 3 tak ada. Nombor 4 tak ada. Okey. Tak boleh. Macam kat Itali pula, roti. Roti tu kalau tak terbalik, akan nasib buruk. La ilaha illallah. Apa kena mana nasib dia buruk tak buruk. Orang musyrik jahiliah dulu, bila nak terbang, nak pergi musafir, dia terbangkan burung. Burung terbang sebelah kanan, okey boleh musafir. Kalau burung tu sebelah kiri, tak boleh musafir, nasib buruk. Juga dengan amalan orang Melayu kita yang dulu-dulu, nak buat kenduri dah akan tengok tarikh. Hari Isnin, Selasa dia kira api, air, tanah, angin. Api, air, tanah, angin, jin. Tentara kena jin. Tak boleh. Macam pula Tajul Muluk, dia ambil nama orang tu, ambil nama lelaki, anak perempuan. Dia kira, dapat nombor sini. Tak sesuai untuk kahwin. Khurafat. Jiwa mereka sesa tak tenang. Percaya kepada perkara-perkara sial. Benda datang, benda buruk, demam sikit. Ini ada orang datang nak hantar benda buruk lah ni. Dia berniaga, tak laku makanan dia. Salahkan orang lain. Ni hantar jin, hantar apa semua. Saka lah, apalah, santau lah benda. Dia masak tak sedap, tu dia salahkan orang lain. Tak laku kedai dia. Banyak faktor-faktor macam ni.
Barakallahu. Banyak faktor-faktor macam ni menunjukkan jiwa tak tenang. Nama orang tak betul, tak boleh. Anak sekian-sekian, tak ada. Percaya kepada percaya. Alhamdulillah, orang Islam tak. Orang Islam percaya, beriman kepada Allah. Qul innama ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum kaum musrifun. Qul innama ta'iruhum 'inda Allah. Sungguhnya kecelakaan mereka itu hanya dari sisi Allah. Sial itu hanya datang daripada Allah Ta'ala. Kan? Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk, la ilaha ghairuk. Ya Allah, aku tidak ada kebaikan seperti dalam hadis Nabi kata la khaira illa khairuk. Jadi kebaikan melainkan kebaikanmu ya Allah. Wala tayra, tidak ada benda-benda sial, benda-benda buruk. Illa tayruk, mereka datang daripada-Mu ya Allah. Wala ilaha ghairuk. Laisa minna man tatayyara atau tatayyara lah. Bukan di kalangan kami lah yang percaya benda sial atau minta orang predik benda-benda sial untuk dia. Nabi kata Nabi kata atiyatu syirik, atiyatu syirik. Percaya pada sial itu syirik, percaya sial itu syirik. Nabi kata la adwa, wala thiyarata, wala hamata, wala naw'a, wala ghaul. Nabi kata la adwa, tidak ada penyakit berjangkit dengan sendiri. Wala thiyarata, tidak ada percaya benda-benda sial, datang penasib buruk. Wala hamata, tidak ada percaya pada burung-burung hantu yang datangkan apa benda-benda buruk. Wala naw'a, tiada bintang-bintang yang bawa nasib buruk. Scorpio lah, Pisces lah, apalah macam epik-epik semua ni. Wala ghaul, tidak ada hantu. Maksudnya tidak ada hantu, maksudnya tiada hantu ni, tak ada, tak hakiki. Dia hanyalah jin yang duk kacau orang. Orang Islam menghapuskan benda-benda khurafat. Jiwa dia tenang. Tak perlu pakai tangkal. Oh, tertinggal tangkal nanti nasib buruk. Nabi tak ada. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang kata tangkal maka telah syirik. Man ta'allaqa tamimatan wukila ilaih. Siapa yang man ta'allaqa bi syai' wa man ta'allaqa ala ila syai'in wukila ilaih. Kama qala sallam. Siapa yang hati yang tergantung pada satu benda, maka Allah Ta'ala telah serahkan dia padanya. Banyak lagi lah tuan-tuan Allah. Okey. Kata angin datang, wancela angin. Oh, apalah angin datang nasib buruk apa semua tak. Nabi dalam. Nabi kata apa dia? La tasubbur rih. La tasubbud dar wa ala dar wa ana uqallibu kaifa asya. Jangan kamu cela angin, jangan kamu kutuk angin, jangan kamu kutuk cuaca, jangan kamu kutuk semua ini. Ana uqallibu kaifa asya. Wa ala dar, aku yang duduk uruskan semua benda ni. Kenapa kamu kata ni sial, datang nasib buruk, datang nasib tak buruk? Alhamdulillah, orang Islam dia tenang. Cuma datang daripada Allah. Hujan pun dia seronok, Allah Ta'ala turunkan rahmat. Angin pun dia seronok, dia boleh doa. Petir pun dia boleh doa. Dengar petir orang takut. Dia takut. Tapi dia mengembalikan jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jiwa dia rasa aman. Begitu juga orang beriman dia takkan rasa takut kemiskinan yang akan datang. Sebab dia tahu rezekinya takkan, Allah Ta'ala takkan bersisihkan rezekinya. Allah akan sempurnakan rezekinya sebelum dia mati. Seperti mana hadis Nabi SAW. Nabi kata, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Tidak akan mati satu jiwa sehingga Allah Ta'ala akan sempurnakan rezekinya. Maka dia tak takut. Saya takut. Kalau dia tahu rezekinya daripada Allah. Allah Maha Penyayang. Sayangnya Allah pada dia lebih dari mak dia sayang dia. Kalau kita dengan mak kita ada duit, kita risau tak? Tak risau tu, insya-Allah lah mak aku boleh cover. Yang susah mak aku kita akan rasa pasti mak kita akan tolong kita. Pasti ayah akan tolong lah. Macam mana susah anak tu, kalau ayah dia mampu, ayah pasti akan tolong. Tentang Allah yang akan tolong kita ni, Allah tu lagi sayang pada kita daripada mak kita sayang kita. Tiba-tiba rasa ragu-ragu tak ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba ragu-ragu nak menyatakan kebenaran. Pelik betul ustaz-ustaz yang mengajar orang kepada tawakal kepada Allah Ta'ala. Ajak orang kita kena berserah kepada Allah, tapi nak menyatakan kebenaran, dia sendiri takut nanti kebenaran. Sebab apa? Sebab takut nanti tak boleh ceramah, tauliah akan ditarik, nanti kesekian, nak kerja apa, nak makan apa. Itu Ustaz Yazid selalu balik ya.
yang dia ajar ni masalah cinta, masalah keluarga. Tauhid tak nak ajar. Akidah yang sahih tak nak ajar. Cerita pasal benda-benda yang obvious, yang masyarakat pun tahu. Macam pasal cinta, sayang, suami isteri perlu apa semua. Isteri kena cakap I love you, suami kena cakap I love you pada isteri. Ya betul tu, benda tu bagus, baik. Tak syak lagi benda tu baik. Tapi itu bukan nombor satu yang patut kita ajak umat. Umat ini sekarang sedang haus nakkan tauhid. Dalilnya tuan-tuan Allah, kalau kita tengok setiap hari dalam media sosial, tauhid masyarakat makin dalam keadaan membahayakan ke dalam keadaan yang menggembirakan? Dalam membahayakan. Dulu tak pernah ada kuburiyun dekat Malaysia, sekarang ada kuburiyun dekat Malaysia. Dulu tak ada orang berjaya hapuskan mandi safar, sekarang ada orang duk amal nak hidupkan balik mandi safar. Dulu orang tak ada tunduk sujud kepada Tok Guru Syekh ni, tak ada. Sekarang ni ada orang dah buat amalan tunduk sujud kepada Tok Guru Syekh. Dulu orang kata tarikat Naqsyabandiyah tu syirik, khurafat, apa semua, keluarkan fatwa haram. Sekarang ada fatwa untuk menghalalkan tarikat-tarikat yang menyesatkan diri. Tuan tak rasa ke dalam kita dalam keadaan bahaya? Dalam keadaan bahaya. Layak di zaman ila wabakna musyarif. Satu zaman, mereka zaman yang akan datang lebih teruk daripada sebelumnya. Betul, barakallahu fikum. Ajak pada tauhid. Ustaz ajak pada tauhid, tak perlu takut sebab orang yang beriman dia tak takut rezeki datang daripada Allah Ta'ala. Affan bin Muslim. Kisah Affan bin Muslim, seorang perawi hadis. Dalam bukaan Sahih Muslim ada nama dia Affan bin Muslim. Kalau tak silap nama dia. Affan bin Muslim ni, dia ni satu kali khalifah kata dia ucapkan la ilaha illallah. Tahu kan? Khalifah panggil dia, bukan ucap, khalifah panggil dia suruh kata Al-Quran tu makhluk. Dia kata aku tak akan cakap Al-Quran tu makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Kata pemerintah masa tu, kalau kamu kata Al-Quran tu kalamullah, aku akan tarik kau punya allowance. Sedangkan masa tu dia sedang menanggung 40 orang daripada ahli keluarga dia. 40 orang daripada ahli keluarga dia. Punya dah bagus ni, dia ada gaji, dia tanggung 40 orang, dia cover 40 orang. Maka ketika tu pemerintah kata, kalau kamu kata Al-Quran itu bukan kalamullah, kalau kamu kata Al-Quran itu bukan makhluk, kami akan tahan rezeki kamu. Kalau kamu kata Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk, kami akan tahan rezeki kamu. Kami akan tahan upah kamu, allowance kamu sebagai guru. Maka Affan Musa kata, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Langit itu datang daripada Allah, di langit, dan apa telah janjikan. Nak ambil halang-halang, aku takkan berhenti daripada menyatakan kebenaran. Akhirnya dia pun terhalang, tak dapat upah. Ahli keluarga dia pun susah, Allah habislah kita, tak makanlah kita, habislah 40 orang. Tiba-tiba datang bawa satu bekas penuh dengan harta, duit dalam tu. Kata inilah bagi kamu kerana kamu telah mempertahankan kebenaran. Dan tak pernah miss orang tu bagi dia tiap-tiap bulan, setiap minggu wang tersebut sampai dia wafat. Wafis sama macam kisah Abu Abbas, satu batch dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bila khalifah panggil dia, apa ucapan kamu kepada Al-Quran? Ketika Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Bila dia berdebat pada budak, akhirnya khalifah seksa dia. Dan dia kata, aku takkan ubah. Takkanlah dia tahan dengan seksa. Dia kata, apa pendapat kamu tentang kalimah akidah kali? Dia kata, wahai khalifah, peganglah kamu kepada ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ahli sunnah beriman kepada qada dan qadar. Ahli sunnah beriman kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran dan disebut semua usul itiqad ahli sunnah. Dia siksa. Lepas dia siksa tu, dia lepaskan, dia cerita kat Imam Ahmad cerita ni. Imam Ahmad kata pada anaknya Abdullah, wahai Abdullah, salinlah ni akidah ni dan gantungkannya di masjid-masjid. Gantung kat pintu-pintu masjid supaya orang tahu ini orang ni, inilah dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi tenang tak jiwa dia? Tenang jiwa dia. Bersama dengan Islam. Betul lah, ini beza ahli sunnah, ahli tauhid dengan ahli bidah. Ahli bidah sentiasa menggunakan segala jalan untuk cara berdusta untuk menangkan jalan mereka. Adapun ahli sunnah tidak. Ahli sunnah sentiasa menyatakan
kebenaran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya stop kat sini saja. Sekiranya ada soalan tuan-tuan. Barakallahu fikum. Bagaimana kita nak berdakwah kepada sesama Muslim bahawa kejayaan seseorang Muslim bukan kerana dia kaya sebab rajin, tapi usaha semampunya dan tawakal bahawa rezeki daripada Allah. Kita kena ingatkan ayat-ayat tadi. Ingatkan kisah kaum Nabi, kaum Fir'aun dan Qarun. Orang kata sungguh ini datang daripada aku. Hadza min indi, datang daripada aku. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tenggelamkan. Maka kita kena ingatkan kisah Qarun. Jadi cara nak baik kali ingatkan kisah Qarun yang sangka dia kaya kerana usaha tangan dia sendiri. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan dia. Dan ingatkan dia tentang masalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul, dalam kitab Tauhid ada bab menisbahkan nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Contohnya kisah hadis Nabi SAW, kisah masa tu hujan. Dia hujan, pagi tu ada orang kata, Nabi pun berpaling lah. Lalu Nabi kata pada sahabatnya, malam tadi ada yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Dan sebagian pula beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Ada pula yang kufur kepada aku dan beriman kepada bintang, ada yang kufur kepada bintang dan beriman kepada aku. Barang siapa yang kata hujan itu disebabkan bintang sekian dan sekian, maka dia telah kufur kepada aku dan beriman dengan bintang. Dan siapa yang kata hujan itu kerana Allah, maka telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Juga dengan firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu ada sekutu sekiranya kamu mengetahui. Apakah jadikan Allah Ta'ala sekutu? Ibn Abbas kata seperti ucapan kamu, nasib baiklah kita ada bola anjing, kalau tidak pencuri dah masuk. Alhamdulillah, jangan cakap macam tu. Jadi kalaulah bukan kerana angsa ini, nescaya pencuri dah masuk. Juga ucapan seperti kita kata kita sampai, kita pelabuhan, kita berlabuh, kita naik kapal ni selamat sebab kita punya yang kontrol kapal tu apa nama dia, Allah tiba lupa pula. Nakhoda kapal tu adalah cekap. Jadi kita ni selamat, lepas itu ombak yang besar sebab nakhoda tu hebat. Jangan cakap macam ni. Cakap macam ni ialah syirik pada Allah. Cakap Alhamdulillah, Allah Ta'ala selamatkan kita dan kita ada nakhoda yang bagus. Macam tu. Itu juga kita Alhamdulillah, aku ni berjaya sebab aku usaha ni kerana Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingatkan dia. Ada tak orang yang lagi rajin daripada dia berniaga? Ada. Tapi dia berjaya tak? Berniaga tak berjaya. Sebab tu dia menunjukkan bahawa dia ada faktor lain. Takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mak mertua saya berniaga, bagus, maju. Tiba-tiba kerajaan tukar tempat tu. Dia tukar kat Station Bus. Daripada Jalan Hang Tuah tu tukar ke tempat lain, ke Melaka Sentral. Yang kedai dia tak apa laku lepas tu. Dia kan bawa rezeki. Masa mula-mula dia orang lain yang tak dapat kedai kat situ, dia rugi. Orang tak dapat. Mak mertua saya untung. Dan bila ditakdirkan ditukar tempat lain bas tersebut, dia pula rugi, orang lain pula untung. Lepas tu kita kata untung rugi ni ya kita usaha, tapi yang tentukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai tak orang yang nak berniaga, masa nak start berniaga itu nak start berniaga, tiba-tiba PKP tak jadi. Jadi sebenarnya waktu kejayaan Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala tentukan. Kita ada rezeki. Saya ingat ni, kakak saya dia belajar sains komputer. Dia belajar sains komputer pada waktu yang memang tiba-tiba orang yang penuhkan sangat sains komputer. Akhirnya dia kerja bagus, gaji besar bagus. Lepas tu berpusu-pusu lah anak-anak kita semua nak belajar sains komputer. Lahir, lambatkan pula orang mengaji sains komputer sains. Lambatkan, tak ada orang, tapi tak ada kerja. Dia menunjukkan bahawa itu rezeki, semua datang rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingatkan rezeki itu datang daripada Allah. Wabtaghu indallahi rizq, dan hendaklah kamu memohon rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu semua fakir, berhajat kepada Allah. Bukan sebab kamu kaya semata-mata kerana usaha kamu. Allah Ta'ala takdirkan kamu berada di tempat yang betul, suasana yang betul, di bisnes yang betul. Hanya kamu maju, alhamdulillah. Kembalikanlah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu bersyukur kami akan tambah, tapi kalau kufur kepada Allah Ta'ala, inna azabi lasyadid. Ingatlah kisah orang yang dapat rezeki banyak tu, yang 3 orang tu. Ceramah pasal bab ni panjang lagi. Yang seorang ni dia botak, seorang ni penyakit kusta, seorang ni buta. Lalu malaikat datang pada orang yang botak, yang kusta tadi, apa yang kamu nak? Aku nak kulit yang baik. Lalu dia bagi datang apa? Dia bagi unta. Kemudian yang kedua pula, orang tu botak, tak ada bulu kat badan dia, buruk wajah dia macam alien. Lalu Allah Ta'ala, lalu malaikat tu kata, kamu nak apa? Aku nak ada bulu cantik, rambut yang elok. Nabi datang, apa yang kamu nak? Aku nak lembu. Yang pertama tadi unta. Yang ketiga orang buta pula, apa yang kamu nak? Aku nak nampak. Nabi datang, apa yang kamu nak? Aku nak kambing. Dan mereka mendapatlah banyak. Yang ni dapat unta banyak, yang tu dapat lembu banyak, yang dapat kambing banyak. Datang sekali malaikat berupa orang yang susah, dia kata, tolonglah bagi sedekah sikit unta ni. Kata tak boleh. Bukankah rezeki ni kamu ni dulu susah? Kata tak, aku dapat rezeki daripada keturunan aku, kerana usaha aku. Nampak? Dia belagak, dia lupa. Lalu Allah Ta'ala, lalu malaikat kata, demi Allah yang telah bagi kamu kulit yang baik, bagi kamu datang, Allah Ta'ala akan tarik balik apa yang kamu dapat. Akhirnya miskin apa kedana lepas tu. Ingat hadis ni. Yang kedua pun sama juga. Yang ketiga, yang buta ni bagus. Datang lelaki tadi yang susah, tolonglah bagi sepasang kambing. Kata, ambil lah banyak mana. Aku dulu ni susah, aku ni buta. Allah Ta'ala bagi aku nampak balik. Dulu aku tak ada harta, Allah Ta'ala bagi aku kambing. Nah, ambil lah semua ni. Banyak mana kau nak ambil lah. Malaikat tu kata, yang menyamar jadi manusia tadi, tak apa, tahanlah hartamu. Sesungguhnya aku datang nak uji kamu, yang di mana 2 orang sebelum kamu telah gagal dalam ujian ni. Ya tuan-tuan, ingat hadis ni. Jangan sebelagak, oh kita berniaga sebab kita pandai apa semua, nanti Allah Ta'ala terjelepukkan kamu nanti. Terbalikkan, na'udzubillah. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, dia boleh terbalikkan. Yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala yang pegang dan Allah Ta'ala yang lepaskan. Allah Ta'ala pegang tahan rezeki dan dialah yang boleh lepaskan, dan kembali kepada Allah Ta'ala lah segala sesuatu kembali. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang ni tuan-tuan boleh kata orang Islam Melayu pemalas, Cina tu rajin. Bukankah ini jelas yang tidak adil? Ya, kita setujulah ada bab yang memang tak adil lah, tapi ada bab juga betul. Boleh tengok sendiri lah tuan-tuan. Kalau pagi-pagi yang banyak jogging ni orang Islam ke orang bukan Islam? Bukan Islam. Nah, itu banyak dari kesihatan, makan yang bagus apa semua. Okay. Tak syak lah. Ada budaya-budaya orang Melayu yang memang tak bagus, yang menyebabkan mereka terbelakang sedikit. Okay. Tapi untuk generalisasi itu tak setujulah. Ada juga orang Melayu yang rajin, dan alhamdulillah berjaya. Cuma tidak di-highlightkan dengan baik. Wallahu a'lam. Jangan kata macam ni. Jangan kata nasib baik saya tak pergi, nasib baik saya tak pergi. Kata alhamdulillah, Allah Ta'ala taufikkan aku tak pergi. Selamat aku, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala selamatkan aku tak naik kapal terbang. Aku dah naik lah kapal terbang tadi. Kemudian tiba-tiba ada masalah, aku tak sempat naik kapal terbang. Kapal terbang tu jatuh dalam laut. Alhamdulillah, syukur. Dia kata nasib baiklah aku tak pergi. Tak nak, jangan cakap macam tu. Cakap alhamdulillah, syukur alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan aku. Alhamdulillah Allah Ta'ala tu. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Jangan cakap nasib baik. Jangan sebut macam tu. Elakkan. Belajar untuk betulkan. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada soalan Ustaz, insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah akhi Imran atas bacaan yang baik tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala temukan kita dalam majlis yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.